dekat slide adalah Prudential sekarang ni. Okay, so Prudential adalah orang kata apa, company insurans ataupun takaful, okay, bukan sekat di Malaysia tapi di dunia. Okay, so berasal daripada United Kingdom. So memang orang kata apa, benda ni bukan company Prudential, bukan lokal, daripada luar negara punya. Dan kalau tengok dekat bawah tu adalah 171 tahun. Means dekat sini, dekat dunia dah 171 tahun. So memang sangat lama lah. Okay. So dekat situ pula anda boleh tengok ada 604,000 okay, kita punya agent. Okay, so memang sangat-sangat ramai. Okay, alright. And then seterusnya, okay, alright. Seterusnya adalah Prudential Assurance Malaysia Berhad. Okay, ataupun nama singkatan adalah nama manja lah, adalah PAMB. Okay, so Prudential Assurance Malaysia Berhad ni dah datang ke Malaysia pada tahun 1924. Okay, so memang kalau anda baca memang kalau tolak bahagi dan sebagainya memang lama lah. Okay, seberapa lama tu? Dah melebihi 90 tahun dan hampir 100 tahun sebenarnya. Okay, so kalau tengok dekat situ, okay, pada 2019 kita dah cecah maknanya 712 million. Okay, sangat-sangat banyak, okay, untuk new business. Right, so seterusnya, okay, adalah okay, so dekat sini tadi nampak 171. So berapa tahun bila ni? Okay, pada tahun 148, okay, ditubuhkan dekat di London ataupun di UK lah. Okay, so dekat situ kita nampak kita punya orang kata apa, 1924, 1960 dan 1997, dan alhamdulillah pada tahun 2006, okay, kita adalah company luar negara yang pertama, okay, yang dapat lesen daripada Bank Negara untuk menjual produk takaful, dan kita join bersama Bank Simpanan Nasional. Okay, so seterusnya, okay, so kita teruskan journey kita 2008, okay, 2009, 2010. Tengok dekat situ adalah kita adalah company yang kita keluarkan untuk kata apa, baby dalam kandungan pun dah boleh apply. Okay, 2015 keluarlah medical card. 2019 kita keluarkan satu apps, okay, satu apps untuk anda, okay, untuk rakyat Malaysia. Okay, so banyaklah function dalam tu. So satu function yang saya rasa semua orang suka adalah orang kata apa, diskaun untuk yang mana minum Starbucks sebanyak 10%. Okay, right. So seterusnya, okay, so orang kata apa, kalau Prudential ni, dengar Prudential dah lama, tapi apa pencapaian dia? So ini adalah pencapaian the Best Financial Education and Awareness Award. Okay, so bukan calang-calang daripada Bank Negara Malaysia. Okay, dan seterusnya, okay, kita juga orang kata apa, dapat Gold Award for health card and life insurance. Okay, sebanyak orang kata apa, 13 kali ni. Bukan biasa-biasa. Okay, alright, dan seterusnya tak lain tak bukan untuk Prudential Vaksin Takaful juga. Okay, tak lepaskan peluang iaitu dapat juga anugerah sebagai Takaful Star Night, okay, Dragon of Malaysia and Global Islamic Finance Awards. Okay, and then okay, so dah habis Prudential secara ringkasnya. Okay, and then saya nak share pula siapakah Khalifah Group. Okay, so sebelum saya cerita Khalifah Group ni siapa, okay, Prudential ni dekat satu Malaysia dah banyak. Maknanya daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak, Utara, Selatan semua dah ada. Okay, tapi macam mana Prudential nak operatekan dia punya perniagaan? Okay, so nak mudah dia cerita, dia bina group ataupun dia namakan sebagai agensi. Okay, so agensi inilah ada banyak agensi A, B, C, D. Okay, untuk nak pastikan okay, rakyat Malaysia ni ada takaful. Okay, so salah satu mega agensi di Prudential kena ingat iaitu Khalifah Group. Okay, so Khalifah Group ni okay, ditubuhkan pada tahun 2009. Okay, dan di-start oleh siapa ni? Ataupun dimulakan oleh siapa? Siapa yang pengasas dia? Adalah Tuan Kamaluddin bin Najri. Okay, ataupun dipanggil Tuan Haji Bainah. Okay, nama manja lah. Okay, so and then nama Khalifah ni dapat daripada mana ni? Sebab kita cakap kalau leaders kat Prudential ni, okay, kita panggil pemimpin. So kita namakan sebagai Khalifah. Okay, so idea Khalifah ni membawakan iaitu formula 333. Okay, 3 tahun sebagai ejen, 3 tahun sebagai unit manager, 3 tahun sebagai agency manager. Okay, so dekat sini kalau anda tengok dekat sini adalah orang kata apa, nampak
orang-orang handsome ni so semua ni adalah leader-leader yang berada di Prudential okay, ataupun di Khalifah Group. Okay, so untuk Khalifah Group ni juga, okay, so orang kata apa, pada tahun 2019 okay, ataupun sekarang ni lah, okay, iaitu ada dah 32 orang leader dan 400 orang ejen. So sangat-sangat ramai dekat situ. Okay, dan kita punya vision ataupun visi, misi okay, pada tahun ini apa dia? Iaitu nak create another 100 leader pada tahun 2030. So adakah anda salah seorang daripada kami? Okay, so kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat slide ni juga adalah okay, so Khalifah Group dah ada 8 branches office, okay, tu ada dekat Seberang Jaya, ada dekat Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur, Bangi, Kuala Terengganu, Johor Bahru dan Kota Kinabalu. So tak kisahlah, walaupun anda berada dekat sini ke, berada dekat tempat lain ke, so tak ada masalah. Kita boleh operate-nya, kita boleh tolong anda, untuk bantu anda, untuk apa? Untuk naikkan taraf ekonomi keluarga anda. Okay, so orang kata apa, tak best lah Okay, kerja boring Okay, and so adalah benda entertainment yang lain kita buat, iaitu contoh water rafting, okay, panjat bukit, okay, so best kan, orang kata apa, kerja, okay, rest, okay, tapi aktiviti ni selalunya sebelum PKP lah, okay, so kalau masa PKP ni memang nak kena lah Okay, right, so next, apa lagi aktiviti sukan. Contoh macam bowling, okay, contoh macam futsal, badminton, okay, bola padang, so ada macam lagi permainan kita main lah. Okay, so memang kata apa, sangat-sangat best, sangat-sangat menarik. Okay, untuk apa, kita release tension dan sebagainya. Okay, and then apa lagi? So kita pun orang kata apa, tak lepas kepada mana top agent okay, mana-mana yang orang kata apa, sangat-sangat rajin berusaha. So kita reward mereka, okay, makan, minum, okay, dan macam-macam lagi aktiviti yang kita buat untuk mereka rasa bersemangat dalam perniagaan, orang kata apa, takaful. Dan seterusnya, kita tak lupa jugalah yang mana yang susah, okay, yang mana timpa musibah, okay, so kita bantu, okay, mereka, okay, yang mana mungkin anak-anak yatim, asnaf dan sebagainya. Okay, so baru-baru ni dekat Seberang Jaya, okay, so kita dah orang kata apa, membantu yang mereka tinggal kat Ian hari tu, okay, yang banjir lumpur, so kita dah bagilah, okay, ataupun kita sumbang tenaga dan keuangan kepada yang susah. Okay, and aktiviti wajib dalam Khalifah Group ni, aktiviti wajib apa dia benda ni, iaitu team building. Okay, so team building ni adalah orang kata apa, setiap tahun kita buat, cuma di PKP ni memang tak boleh nak buat lah. Okay, so siapa-siapa yang memang suka aktiviti luar ni, sangat-sangat digalakkan untuk anda join kami sebenarnya. Okay, so and then yang ni juga, okay, so tadi untuk yang mungkin monthly, yang ni untuk yearly. Kita makan sama-sama, kita buat annual dinner, kita buat annual planning workshop, okay, kita buat orang kata apa, aktiviti bersama-sama, okay, secara berkumpulan, okay, dekat hotel ke ada, dekat luar pun ada, okay, untuk apa, okay, untuk orang kata apa, setiap usaha ni, okay, kita dihargai, okay, itu yang bestnya. Okay, mungkin anda ni seorang pekerja tapi satu sijil pun tak dapat, okay, so ini bukan sijil, kita bagi pelang lagi, macam-macam kita bagi kepada anda, so memang patutlah anda join. Okay, right, okay, nanti kita lakor rawan, okay, yang belum nama saya tukar nama, okay, lelaki draw untuk kita minta Mr. Bahar. Mr. Bahar. Okay, right, so nampak dekat skrin, okay, nama-nama yang ni, so minta yang belum tu tolong tukar nama kepada champion, iaitu nama anda dan nama introducer anda. Okay, so tengok kat situ, so boleh Bahar kita start? Boleh. Silakan. Silakan. Boleh. So kita putar sekarang. Silakan.
Okey, so kita kat sini ada pemenangnya. Itu dia pemenangnya. Okey, so minta tolong. Okey. Natasha ataupun nama kurungan dia Mali, tulisan Mali. Ada tak dalam ni? Ada saja. Ada tak? Nak bagi. Okey, okey, tulis dekat checkbox nombor telefon, kita akan bagi orang kata apa? Voucher Shopee berjumlah RM10. Okey, boleh tulis tak dekat checkbox? Okey, nombor telefon. Boleh Okey, alright, dah tulis. Okey. So, kita ada second round. Okey, bukan satu je, kita bagi dua lah. Okey. So, RM10 juga. Okey, RM10 juga. Okey, so kita putar lagi sekali. Okey, Fida. Tahniah. Okey, so Fida dah tak, Fida? Ada ke? Ada. Okey, ada. So, sama juga tulis nombor telefon dekat orang kata apa? Dekat okey, untuk voucher fee berjumlah RM10,000. RM10 pula. RM10. Tersasul RM10,000. Atau keluar awal ni. Okey, alright. Okey, so next agenda kita. Okey, next agenda kita adalah apa? Okey, kita nak panggil best testimoni untuk anda. Okey, siapakah orang ini? Okey, so saya cerita sikit lah mengenai dia. Okay, mengenai beliau ni. Okey, beliau ni adalah orang kata apa? Dah 7 tahun dalam perniagaan orang kata apa? Insurans takaful ni. Okey, dah 7 tahun dah. So kalau 7 tahun ni memang orang kata apa? Memang dah setara lah. Okey, dan bukan orang biasa sebab apa? Dia adalah graduated computer engineering dekat USA. Okey. Bukan calang-calang orang boleh belajar dekat USA. Okey. Dan juga bekas ex-engineer dekat oil and gas. Okey, bukan biasa-biasa juga. Okey. Sebab apa? Okey, sebab engineer ni gaji dah banyak. Tiba-tiba main dekat sini. Kenapa boleh pindah sedangkan gaji dah banyak dekat sana? So nanti anda boleh tengok ataupun anda boleh tanya dia kenapa dia boleh pindah dekat sini. Dan yang lebih menarik adalah apa ni? Dia adalah Chelsea fan. Okay. So itu yang menarik tentang beliau. Alright, so tak tangguh dah. Okay, so kita tak nak melewatkan masa. So saya nak minta ataupun nak jemput kepada kita punya best testimoni adalah Sahimin Bashri. Dipersilakan. Okey. Terima kasih Cik Moderator kita, Cik Anip. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Okey, Assalamualaikum semua. Ada orang tak ni? Boleh tak unmute saya, kita jawab salam. Waalaikumsalam. Ada. Salam. Ada. Pasal cakap sama-sama ni kan. So, Cik Nip, session kita ni siapa boleh interrupt kita punya session ataupun kalau nak tanya soalan kan, boleh terus interrupt ke ataupun tunggu end of the session? Tunggu end. Tunggu end of the session Okay, jalan-jalan dulu. Session. Okay, sekarang dekat slide, dekat depan anda dapat tak slide? Nampak Nampak baju kuning. Clear, nampak. Okay, tadi Cik Anip dah ada buat introduction untuk diri saya. So saya just go through sekejap saja. Nama diberi Sahimin Bashri, ada panggil Sahimin, ada panggil Min. Pasal dia Alostar dan sekarang minta dibagi lah. Saya punya education SPM di Kolej Islam Sultan Al Habsyah, Kelang, dan belajar di dapat degree di Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA. Status sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Ini last saya punya company saya lah. Ini saya list down saya punya last company. First company saya Sandeby Engineering, and last sekali
group Mustang lah. Okay. So kita next. Okay, so session kali ni saya nak share macam mana saya boleh join Prudential dan kenapa jadikan Prudential ni sebagai kerjaya saya sepenuh masa lah. Okay, ini saya punya leader saya sekarang, Cik Syam. Dulu dia ejen saya lah. Start 2010, saya terjumpa dengan dia. Masa tu present ke kawan sekolah saya, Ehsan Subhi. Dia orang tengah present pasal insurans, dan saya pun terserempak tengok ni tengah buat apa ni kan. Dia kata tengah present pasal insurans. Saya kata okey lah, tak apa. Lepas tu Cik Syam ni pun ala-ala dah jumpa saya, dia ambil nombor saya. Untuk dia nak jumpa saya untuk present pasal insurans. Saya kata tak apalah, saya tak minat, tak apa-apa pun call saya nanti. Lepas tu dia keep calling saya, saya masa tu kerja dekat Johor, di Pasir Gudang. Dia keep calling saya dekat Johor dan dia turun Johor, Pasir Gudang jumpa saya. Jumpa tu dan berjaya yakin saya untuk sign satu polisi insurans bersama dia lah pada tahun 2010. Kemudian bila dah jadi klien dia tu, setiap tahun dia akan jumpa saya untuk approach saya untuk jadi ejen. Dia kata jomlah join dia jadi ejen. Dia kata kenapa nak jadi ejen? Macam tak ada standard lah, macam tak syok lah. Baik kalau nak jadi ejen, baik saya jadi ejen hartanah. Kalau jumpa dia mesti dia ingat lah ayat saya tu. Ejen hartanah ni boleh jual rumah dapat duit banyak. Dia betul, okey lah, tak apalah. Lepas tu nak jadikan cerita, pada tahun 2015 saya dibuang kerja. Dan masa tu saya dapat SMS daripada dia mengatakan random SMS lah, dulu tak ada lagi WhatsApp, SMS saja. Dia kata siapa nak buat income, nak tambah pendapatan, jomlah join. Untuk saya pun kata tengah tak ada kerja ni, saya pun reply SMS dia kata macam mana nak join. Malam tu dia terus jumpa saya dan present carry kat saya lah. Saya pun tak faham sangat apa dia cerita, saya nak buat income je masa tu. Tengah panik tak ada kerja, saya pun kata okeylah boleh join. Sementara tak ada kerja kan, saya pun ambil exam dan terus jadi ejen. Saya jadi ejen sepenuh masa tu selama 1 bulan. 1 bulan lepas tu saya dapat kerja sebagai engineer balik lah dan saya buat part time. Lepas tu setelah beberapa bulan tu masa buat part time tu saya terfikirlah it's time for me macam untuk buat keputusan antara nak buat ejen ni separuh masa saja pun part time saja ataupun nak terus buat full time. Dan bila dah berada dalam dunia takaful dan insurans ni selama setahun, saya dah rasa macam saya boleh buat. Dan sebab apa saya nak join jadi usaha takaful ni, sebab apa saya nak buat jadi bisnes usahawan takaful ni, sebab satu adalah masa lah. Masa saya jadi ejen part time tu memang saya ada kekangan masa yang sangat tak mengizinkan lah. Dengan anak sakit, isteri pun sakit, dan saya terpaksa ambil cuti sampai cuti saya habis, jadi unpaid leave. Dan saya fikir saya kena buat keputusan untuk buat full time. Saya buat full time, dapatlah masa tu. First kali memang saya nak cari masa. Saya tak fikir pasal income, saya tak fikir pasal apa-apa pun. Saya nak masa saya sendiri saja. Sebab apa? Sebab masa tu saya dapat masa dengan keluarga. Time is my priority lah. Bila dapat ada masa ni, saya dapat luangkan masa dengan mak ayah saya, dengan isteri saya, boleh bawa dia orang jalan-jalan. Dan juga yang masa tu anak saya memang kerap sakit. Masa umur dia orang 1 ke 4 tahun tu memang kerap sakit dan masuk hospital demam panas. Saya yang kena teman dia orang sebab isteri saya bekerja masa tu. Dan bila saya dapat masa tu, saya boleh duduk hospital 5 hari ke 7 hari ke masa tu tanpa perlu isteri saya ambil cuti lah. Sebab saya ada masa sendiri sebagai ejen ni. Kemudian bila dah ada masa sendiri, barulah fikir next step, iaitu income. Masa tu fikir pasal income. Masa saya kata, gaji saya masa last dengan masa jadi engineer, piping engineer masa tu, last gaji saya 9,000 pada tahun 2016. Masa tu saya kena buat something. Saya kata, masa saya buat sebagai part time, saya boleh buat. Apatah lagi bila saya buat full time. Masa saya buat part time sampai 2016, saya punya income pada masa tu 3,000 lah. 3,000 sebulan. Dan saya rasa ini boleh naik lagi kalau saya push the limit. Saya push saya punya effort. Sebab dalam career sebagai ejen Prudential ni, sebagai ejen usahawan takaful ni, dia punya income boleh jadi yearly, monthly dan juga daily. Itu kita yang tetapkan sendiri. Bila saya nampak increment income tu naik, saya yakin
dan saya terus hantar surat resign jadi dah sebagai full time agent pada tahun 2016. Pada masa itulah dah dapat rasa satisfaction dan saya dapat pergi ke seterusnya, step seterusnya iaitu position. Okey. Position ni masa saya jadi agent, saya dapat pelbagai recognition daripada company dan juga agensi lah. This is one of my recognition dan juga apa yang saya rasa, apa yang saya tak rasa bila saya berada dalam bidang oil and gas lah. Bila kat sini saya di-appreciate apabila saya mencapai satu tahap penjualan lah. Kita di-appreciate oleh company dan diberi reward yang sangat berbaloi. Dan baru-baru ni saya baru achieve satu lagi level iaitu Star Club Sydney lah pada bulan Ogos last month. Dan juga saya diberi satu CJ daripada Prudential masuk ke dalam 50,000 sales club qualifier. Masa benda ni saya punya orang kata apa, one of the first time achievement lah. Tak pernah lagi saya join club ni lah. Antara orang agent-agent yang orang kata apa, hebat-hebat lah kat Malaysia ni. Saya dapat lah join dia orang, dapat belajar daripada dia orang ni. Seterusnya, saya barulah pergi ke satisfaction. Bila dah dapat semua ni, bila dah dapat time, income, position, baru saya boleh mencapai apa yang dream saya. Ni saya first kali dapat pergi ke vacation lah. Sebelum ni memang susah nak pergi berjalan. Berjalan pun bila company hantar. Company hantar pun pergi ke Mumbai je. Mumbai, bila dengan Prudential dapat achieve certain target, Prudential hantar ke banyak tempat. Dan ini antara gambar-gambar bersama dengan kawan-kawan agent dan juga bersama family. Saya bawa family saya masa tu. Prudential bagi trip untuk family. Alhamdulillah lah, kalau tak kerana trip ni memang saya rasa susah lah saya nak pergi ke tempat-tempat ni. Bersama kawan-kawan pula tu kan, bersama keluarga pula tu. Yang kedua, saya dapat juga gadget lah. Bila kita achieve certain target tu, Prudential automatic akan bagi kita target, akan bagi kita gadget secara percuma. So tak perlu, saya rasa dalam masa 7 tahun saya jadi agent Prudential ni tak pernah lagi beli iPad ataupun gadget Apple lah, semua dapat percuma je. Alhamdulillah pada tahun ini satu achievement yang saya dapat iaitu saya punya dream house lah. Dapat beli rumah dekat kawasan Bangi. Ini under construction lagi lah, belum masuk dan juga masih dalam proses design lah. Dan saya rasa bersyukur lah pada dapat satu achievement. Yang achievement yang keempat ni dapat dream car saya lah. Daripada saya pakai kereta CR-V bertukar kepada Honda Civic dan juga last kali dapat dream car iaitu BMW 3 Series pada tahun 2020 lah. Nombor plate saya masih kekalkan. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kemudian the biggest satisfaction adalah saya dapat jumpa balik kawan-kawan lama saya. Bila saya kerja sebelum ni bekerja engineer, memang susahlah nak jumpa kawan-kawan. Hanya jumpa bila ada meeting ke, bila nak minum petang memang susah. Memang kerja je. Tetapi bila saya buat plan, saya jadi usahawan takaful ni, saya dapat jumpa balik kawan-kawan lama. Dapat jumpa kawan-kawan daripada sekolah rendah sampai ke zaman bekerja lah. Dan mereka sangat supportive. Mereka sangat supportive dalam saya punya kerjaya ni lah. Mostly apa saya jumpa, insyaAllah dia orang sign up dengan saya. Dan saya juga dapat membantu dia orang dapatkan plan yang sesuai dan juga saya dah selesaikan klaim-klaim dia orang. Dan juga yang satu benda yang saya dapat selesaikan pada tahun ini adalah saya selesaikan klaim kematian sahabat saya sendirilah. Baru meninggal dunia pada bulan 4 hari itu disebabkan sakit jantung. Dan saya dapat selesaikan plan kematian dan beri papasan kepada isteri. Saya rasa sangat bersyukur dapat bantu keluarga dia lah. Okay. Okay, just seterusnya ini dah saya punya achievement dalam Prudential lah. Daripada 2015 sampai ke 2021, alhamdulillah saya level Prudential Wealth Planner tu saya tak pernah miss lagi lah. Iaitu hasil jualan 125,000 ke atas. Saya alhamdulillah dapat maintain. Bila dapat maintain target sales tu, macam-macam reward Prudential akan bagilah. Daripada 2015 sampai ke 2021. Ini just saya punya profiling. Pada tahun ini saya dinaikkan pangkat Aspire Unit Manager. Bermaksud saya sudah sampai masa untuk saya buat tim saya sendiri. Dan dalam proses building an empire lah. Ini antara kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang
saya berjaya convince dia orang untuk join team saya. Mostly adalah klien saya lah. Saya tunjukkan apa yang kita boleh dapat dalam industri insurans takaful ni. Alhamdulillah dia orang get the idea lah untuk join. Dan insyaAllah sama-sama kita mencapai impian masing-masing lah. Okay. Ini saya nak share satu statement yang saya ingat sampai bila kawan saya bagi statement kat saya. Memang kita orang memang suka lepak. Satu masa tu dia bagi saya satu ayat. Dia kata kita ni asyik lepak je. Lepak, minum air bergelas sampai pukul 12, pukul 2, 3 pagi tu balik rumah. Duit pun keluar. Macam mana nak lepak tapi duit masuk? Betul saya kata benda ni lah. Benda ni buat insurans takaful. Dalam insurans industri ni, kita minum kopi, kita minum. At the same time tu share cerita pasal takaful, cerita pasal plan-plan yang ada dan Prudential akan bayar komisen kepada kita. Memang at the same time duit masuk dan duit keluar, duit pun masuk juga. Memang seronok lah bila buat macam ni kan. Okay, so akhir kata ini kita orang memang ada program-program yang akan diterangkan oleh next speaker. Kita ada prevention manager, kita ada EDP. Sesiapa yang mencari suatu kelainan bolehlah hubungi kami lah. Saya rasa sampai itu je masa saya yang diberikan. Cik Anip, terima kasih. Saya serahkan kembali platform kepada anda. Okey, nampak okey, menarik bukan? Okey, daripada ex-engineer so jadi ejen takaful yang berjaya. Okey, so nampak dia ada TIPS. Itu yang anda akan dapat bila anda bersama dengan kami. Okey, so sekiranya kalau ada soalan, okey, so lag dulu, cuma anda boleh tulislah soalan anda dekat chat box. Okey, insya-Allah pada penghujung nanti saya akan bacakanlah okey satu persatu. Okey, seorang lagi sekali kalau ada soalan boleh tulis dekat chat box lah, saya akan bacakan untuk anda. Alright, okey. So, next round. Next round. Apa next round ni? Okey. Lucky draw lagi lah. Okey. So, kita minta Mr. Faham untuk putarkan lagi sekali. Okey. Okey, so kali ini pula adalah berjumlah RM20. Okey, so kita gandakan. Okey, so putarkan lagi sekali. Oh, Tanya, Hidayah, Tanya. Okey, Hidayah ada tak? Ada ke tak ada ni? Hidayah, tolong unmute dan bercakap. Ada? Ada tak? Hidayah. 1. Hidayah 2. Hidayah 3. Tak ada? Okey. So tak ada, kita pergi lagi sekali round. Lagi sekali round untuk berjumlah RM20. Okey. Putar lagi sekali. Okey, Faizal Salamin. Betul kan saya ajar ni? Ada tak? Faizal? Faizal ada tak? Ada. Ya, ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey, boleh tulis nombor telefon dekat chat box. IT team kita akan masukkan RM20. Okey. Alright. Okey. Selesai RM20, kita pergi ke RM30. Naikkan sikit Okey. So, 1, 2, 3, putar. Wah, siapa yang bertuah ni? Okey, iaitu Azmil. Azmil ada tak? Azmil? Ada. Yang introducer dah senyum dah. Okey. Alhamdulillah ada. Betul nombor telefon dekat chat box juga. Boleh Okey. Okey, tahniah berjumlah RM30. Okey, jangan keluar lagi. Lucky draw masih lagi ada pada penghujungnya dengan gandaan yang lagi tinggi. Okey, alright. So, untuk next kita punya speaker kita. Kita punya main speaker kita. Bukan biasa-biasa. Okey, dalam bahasa budak-budak WeChat sekarang Okey, dia berasal daripada utara. Okey, ataupun daripada Pulau Pinang Okey. So adalah orang kata dah 6 dah ex-lawyer bukan kata ex-lawyer, bukan ex-lawyer.
memang ex-lawyer. Bayangkan ex-lawyer boleh join bisnes ni. So orang kata apa dulu kerja dia adalah membela nasib seorang. Tapi sekarang ni dia buat apa? Membantu orang untuk perlindungan keuangan. Alright. So dia dah 11 tahun dalam industri ni, dan salah seorang peminat Manchester United. So baju merah saya pakai hari ni bukan untuk orang kata apa, sokong dia. Memang saja nak pakai baju merah. So sebelum saya nak panggil dia, mari kita tonton dulu. Mari kita tonton dulu. Satu. Nampak skrin saya? Nampak. Okey, so tanpa berlengah masa, kita nak berjemput kita punya main speaker, unit manager di Prudential Assurance Malaysia Berhad, iaitu Ahmad Zaki bin Zakaria. So, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sahabat saya Hanif Hashim, moderator untuk program pada malam ni. Kalau ada Prudential tak panggil malam, panggil pagi, tapi saya tak nak panggil pagi, saya takut orang ingat saya salah pula. Jadi saya sebut malam lah. Tapi saya nak ucapkan selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukan salah, memang di Prudential kita sebut selamat pagi. Biasa pagi ya. Okay, good morning semua. Good morning. Morning. Terima kasih juga kepada testimonial speaker tadi, Sahimin, juga sahabat saya. Kemudian selamat datang buat semua jemputan. Terima kasih atas luangan masa dan kesudian untuk hadir dalam Alam Maya ni. Saya nak minta keizinan pada anda semua untuk saya share skrin saya yang tak seberapa ni. Boleh ke? Boleh. Sila. Boleh. Okey. Minta maaf kalau ada kekurangan. Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Khalifah Group, iaitu terdiri daripada agency managers, unit managers, aspiring unit managers, web planners dan juga quality agents yang ada lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana memberikan saya amanah untuk saya memberikan sedikit sebanyak lah berkenaan career
ataupun business prudential. Hari ini bukan hari saya, jadi saya tak akan cakap berkenaan saya lah. Hari ini adalah hari guest ataupun jemputan semua. Hari ini adalah hari awak. Kalau bahasa utara panggil hari hampa. Hari hampa semua. Okey, sebelum saya teruskan lagi, saya berdoa semoga saya diberikan ilham dan juga kelancaran sepanjang program kali ini, dan untuk yang mendengar semoga mendapat kefahaman dan mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih. Okey, selanjutnya saya nak minta guest. Siapa guest ni tolong type G tengok. Type G dalam ruangan chat. Testing tengok. Semua guest Oh, ramai Oh, ada lagi ni. Tak cukup lagi ni guest ni. Hari ni hari khas untuk hampa semua. Untuk anda semua. Today is your day. Okey, teruskan lagi. Guest ni kita boleh rename sebagai champion champion. Guest. Ramai guest malam ni. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan lagi. Minta maaf, saya pun tak boleh nak tengok video Okey, kita bertemu pada malam ini, pada program kali ini bukan secara coincident, bukan sengaja. Mungkin ada asbabnya untuk kita lebih berjaya. Kalau siapa tengok sini siapa yang volunteer sikit? Ada guest ni ramai Siapa volunteer? Boleh teka tak? Tolong siapa volunteer? Sorang. Okay, guest. Firdaus ada, Firdaus. Tengok ni ada tulis Firdaus Ada. Hanif Yusof. Nama macam moderator ni. Boleh teka siapa dia ni? Boleh unmute Hello? Hello, saya. Boleh nampak tak? Saya punya screen ni. Nampak. Saya tanya yang bawah tu lah. Senang sikit kan. Siapa tu? Atlet nombor besar, Aziza Hasmi. Hanif orang mana Hanif? Saya orang Kelantan. Sebelah dah tu daripada negeri Jijo ni, Aziza Hasmi ni. Menetap di Terengganu. Memang kenalah soalan saya malam ni. Sebelah dia tu ni nampak tak? Baju putih tu. Sebelah Aziz Hasni tu. Aziz Hasni yang pakai topi sudu tu. Jadi Syah Firdaus tu. Syah Firdaus. Mata tu Syah Firdaus masih lagi rendah pada Aziz Hasni Mana dia sekolah rendah tau. Sekolah menengah, minta maaf. Sekolah menengah. Dia berjumpa dengan Aziz Hasni, dia punya idola dia. Dan pada beberapa tahun yang berikutnya, saya rasa belas-belas tahun yang berikutnya, dia bersama-sama atas podium dan dia menjadi juara mengatasi idola dia. Pertemuan tu mencetuskan idea, mencetuskan semangat, mencetuskan motivasi. Saya harap pada malam ini Hanif mendapat sedikit motivasi lah. Boleh Hanif? InsyaAllah, amin. Terima kasih. Boleh unmute lah. Okey, yang atas pula kita tengok Michael Phelps dengan Joseph Schooling. Joseph Schooling ni orang Singapura. Dia bertemu pada 2008 dan 2016. Mereka bertemu lagi dalam arena renang. Dan Joseph Schooling mengatasi idola dia iaitu Michael Phelps. Pertemuan yang dilaporkan dalam sport center ni bukannya SC tu makna sport center, bukan Star Club. Sport center. Bukannya sia-sia tetapi memberikan inspirasi, memberikan idea, mencetuskan semangat dan memberikan cita-cita yang penuh mendalam buat Joseph Schooling untuk menjadi juara. InsyaAllah malam ini
Saya mungkin bukannya juara yang sebenar, tapi anda boleh menjadi bakal juara dan juara sebenar nanti. Okey. Sedia tak untuk yang seterusnya? Macam mana? Boleh type S. Sebelum saya apa? Teruskan. Tolong type S tengok. Untuk sedia. Cuba tolong type S. Sedia. Okey. Okey, saya nak volunteer. Boleh siapa tahu tak? Ini cerita apa tu yang dekat skrin saya ni? Ada siapa volunteer tak? Ada siapa volunteer tak? Tolong salah satu volunteer. Tak apa, tak ada siapa volunteer, kita jemput. Dalam checkbox, Dalam checkbox ada jawapan dia. Okey, minta maaf, saya nak tengok pula. Okey, ramai yang yang meneka. Meneka. Tapi ada yang saja mengganggu ruangan hidup kita berada juga tu. Yang sebut asana tu mengganggu emosi penyokong-penyokong asana tu. Okey, tak apa. Okey, ni cerita yang diilhamkan daripada kisah benar, iaitu Chris Gardner. Chris Gardner ni adalah orang yang susah. Dia menjual mesin. Mesin dia ada kaitan dengan perubatan lah. Dan dia bertemu dengan seorang yang baru parking kereta warna merah. Tak silap saya, kereta Ferrari. Dan lepas itu dia rasa ada terinspire. Dan tanya orang tu kerja apa? Orang tu tunjuk bangunan yang di sebelah dia tu. Daripada situ dia macam mana dia membuat. Kalau kita tengok sini dia ada pilihan nak teruskan jual dia punya mesin dia ataupun dia nak mengikut pilihan yang orang tu. Orang baju tie merah tu, baju suit macam dia tapi tie merah dan berkereta color merah tu. Dan dia buat decision dia akan menyertai firma tersebut. Betapa susah dia sebelum dia berjaya. Kalau tengok cerita ni to decide on your choices is very important. So terima kasih kerana daripada ramai-ramai yang dijemput oleh ejen ataupun manager dalam Prudential ataupun dalam Khalifa Group ni, anda telah membuat pilihan untuk hadir kepada program malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Okey, sini saya ada buat satu chat. Saya buat chat sini berkenaan dengan annual income. Annual income. Okey, saya pecahkan kepada 3. Warna kuning, warna hijau dan warna biru. So yang banyak-banyak ni 90% mereka ni adalah dependents ataupun yang bergantung. Dia punya taraf masih lagi bergantung. Yang 300,000 annual income, pendapatan tahunan 300,000 ni adalah kategori mereka yang independent. Iaitu bermula pada yang elite dan juga top 2%. Okey, saya nak tanya sini, boleh type dalam ruangan Pakat-pakat type, insya-Allah. Berapakah income tahunan yang masing-masing impikan? Boleh type dalam chat sekarang, saya nak tengok. Boleh tolong type minta guess tolong. Berapa yang you all impikan? Okey, kita ada champion fast. Daripada Hanif 100,000 ke atas. Syazri, ni tahunan ni Syazri ni. Bukan bulanan ni Syazri. Tahunan. Silap pula. Okey. Tulis isi. Jangan malu, jangan segan. Tulis saja, tak kena bayar. Tulis. 2 juta Syazri tulis. Kan siapa lagi nak tulis? Kalau digalakkan guess lah tulis. Murshidah daripada Syahimin kat ni, kawan Syahimin ni. 1.2 juta.
Okey, ada lagi Hanif Yusof. 15 juta Hafizah pendapatan tahunan dia. Dahsyat Hafizah. Okey. Okey, tak apa. Masing-masing mungkin tengah berkira-kira lagi. Okey. Jadi kita pergi terusnya. Ni berkenaan dengan bukan politik kan ini. Ia ni kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita terdahulu. Saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia berkenaan dengan perkelasan B40, M40 dan T20. Hari ini saya nak ajak masing-masing tengok M40, T20. B40 saya rasa dalam ni mungkin tak ada kot. Yang hadir malam ni insya-Allah lah semua M40, betul tak? Okey. Yang ni kalau Pak Is baru tulis dah pula. Okey. Saya nak tanya sini ya. Siapa yang nak jadi kategori T20? Boleh tolong tulis tak T20? Okey. Tolong tulis T20 untuk guess guess. Guess. Galakkan guess Kan siapa yang sini? T20. T20 T2. Mushidah. Mushidah dia rajin Saya. Okey. Okey, fast saya. Siapa tak nak? Lagi. Kan boleh tolong tulis. Kita bagi panas sikit Irsya, Syafizan, alhamdulillah Adam T29. Okey. Lagi. Okey. Kita tengok apa istilah T20 Kalau tengok T20 ni ada dua tier. Ada dua lapisan T1 dan T2. T1 ni dia ada median dia iaitu 12,586, T2 19,781. Dia median dia. Purata maknanya campur semua orang T1, purata mereka adalah 12,720. Ni betapa tepatnya lah sampai ada RM20 belakang tu. Kemudian T20 yang purata pula untuk T2 adalah 24,293. Ramai ke tak ramai kat sini? Tentunya tak ramai lah sebab 20% saja. 20% saja. Yang ini rendah sikit daripada yang saya tunjuk chat sebelum ni lah. Okey, yang ini berkenaan dengan kita punya kerja kalau kita makan gaji kita bermula dengan gaji 2,500. Dapat increment yang tetap 5%. Kalau kita ada pengalaman kerja nak dapat 5% memang susahlah untuk tetap tapi tak apa, kita untuk memudahkan pengiraan kita buat starting salary 2,500 untuk orang yang baru grad pada umur 24 tahun. 24 tahun dan increment 5%. Kalau tengok sini lepas 15 tahun dia baru dapat sekitar dalam 5,000 kalau dia kekal tempat kerja yang sama. Kalau dia tempat kerja yang sama lah yang saya masukkan sini. Okey, kalau dia pindah-pindah mungkin dia dapat lebih. Dia dapat dalam 8,000. Lepas 15 tahun dia akan dapat dalam 8,000. Okey, tengok lifestyle orang. Tengok untuk M40 umur 40. Tengok kat sini. Tolak income tax, tolak EPF, tolak loan rumah, tolak kereta pun tak mahal lah. Dia ambil loan pun tak banyak. Utility bills, education untuk 2 orang anak yang di universiti, kemudian expenses untuk 5 orang, saving yang tinggal untuk dia save 420. Kalau tak ada bonus memang dia tak boleh nak save langsung jumlah yang banyak. Dia cuma boleh save every month dalam RM420 saja. Okey, berkenaan dengan sini tadi kalau tengok tadi saudara Sahimi kita pernah
sentuh lah dalam dia punya slide dia tu berkenaan dengan jual. Iaitu tentang dia kata apa, minum kopi, sembang, make money. Kadang-kadang ada orang yang takut lah bila sebut tentang sales. Kalau tengok sales career ni sejak pada kurun ke-19 pun dah ada orang mula berniaga. Mula berniaga pada tahun 21 pada kurun ke-21 ni pun ada orang masih berniaga, tapi hanya dalam bentuk yang berbeza. Dalam bentuk berbeza. Sini ada orang yang raise hand lah. Abu Bakar Syahuddin. Siapa dia ni? Nak cakap ke? Tak, saya teruskan lah. Okey. Tengok sini, dulu mungkin banyak manual, sekarang kita banyak dalam bentuk platform digital. Tapi masih lagi career menjual, iaitu selling career. Tapi saya nak malam ni saya nak share tentang business takaful. Why takaful is beauty? Sebab dia bukannya menjual saja. Jadi kita tengok menjual dalam keadaan yang sempit lah. Bukan career menjual saja. Okay, kenapa sini ya? Jangan kalau kita menjual pun jangan takut. Kerana kita ada risiko. Dalam risiko kita ada problem, dan bila ada problem kita ada permintaan untuk penyelesaian. Daripada situ terbentuknya market. Dia pusing-pusing ke situ. Lagi besar risiko, lagi besar problem, lagi besar demand, lagi besar market. So jangan risaulah, selagi orang masih hidup, orang dihidupkan itu lahir, ada orang yang meninggal, ada orang sakit, bisnes insurans ataupun takaful ni sentiasa boleh berkembang. Sebab orang sentiasa lahir, ada yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya, dan risk problem tu sentiasa ada untuk kita torakai supaya kita boleh bagi solution. Sini dia punya success formula tu very simple saja. Apa yang perlu buat untuk berjaya sebagai ejen, kita perlu berjumpa dengan 3 orang. Kita bekerja dalam tempoh seminggu 5 hari. Contohlah kalau kita nak cuti lah. Dan kita kerja setiap minggu, setiap tahun 48 minggu. Closing ratio maksudnya kita tak ada skill, masih lagi kurang skill. Kita bertemu dengan orang, kita present, kita dapat close daripada 10 kita jumpa 1 saja. Tapi sebabkan kita guna sukses formula ni, kita dapat production sales 259,200. So average commission 25%, dan kita akan dapat annual income 64,800 untuk tahun pertama. Simple saja. 3 orang darab dengan 5, darab dengan minggu kita kerja, darab dengan ratio, darab dengan business yang kita bawa masuk, kita akan dapat kita punya production punya account. Daripada production punya account kita akan dapat commission. Commission kita pada 12 bulan pertama, first year, kita akan dapat 64,800 annual income. Kalau tengok sini memang sikit lah, tak sampai T20, betul tak? Kalau siapa kata rasa betul, boleh tulis B situ. Tulis B kat chat. Okey. Yang ni sikit saja. Usaha yang sama, tapi disebabkan dah ada knowledge, dah ada skill, attitude pun makin berkembang. Habit dah jadi satu habit, ratio dia pun dah naik. Daripada 10 orang yang kita jumpa, kita sembang, kita minum kopi, kita present, ratio dah naik sikit, itu jadi 0.2. Dah naik dah annual income jadi 129,600. Kalau tengok sini dah capai untuk T20 tier 1 dah. T1, T20 untuk first year saja. Okey. Dalam
career prudential tak perlu tunggu sampai 15 tahun untuk dah jadikan T20. Sebab kita berdasarkan usaha kita akan dapat kita punya income. Kalau tengok sini ya. Ni saya punya testimoni. Simple lah testimoni. Kita ni my team JRB lah kat sini JRB. The best record is 33,900 TPC. 533,900 TPC. Within 6 months. Tadi kita tunjuk setahun kan. Yang ini ada testimoni agent yang bersama Khalifa Group bawah unit saya yang buat 500,000 TPC. So boleh kira lah dia punya income dia berapa sekarang ni. Cuba kira tengok. Tapi tak payah tulis dalam chat tu lah. 6 months saja. Yang ini kalau tengok sini, yang ni bukan report saya buat, ini adalah Prudential yang keluarkan. Alhamdulillah lah. Okey. Macam mana income Prudential terbentuk? Pertama kita ada commission, bonus, RGB dan reward. Commission yang saya tunjuk tadi sebelum tadi tu, yang annual income tu, kita dapat selama 6 tahun. Selain daripada tu, kita dapat 3 tahun punya bonus untuk setahun punya sales. Setahun punya sales, kita akan dapat 3 tahun. Kemudian kita dapat RGB. RGB ni retirement gratuity benefit. 1% daripada sales kita. Selain itu ada reward dalam bentuk monthly, quarterly dan yearly. Tadi kita nampak macam mana Sahimin tadi. Dia bagi testimoni tentang dia dapat bermacam-macam reward. Ada yang dia terima hasil daripada production bulanan dia. Ada yang mereka tentukan berdasarkan quarterly, ikut 3 bulan sekali ataupun sepanjang tahun punya. Biasa sepanjang tahun dapat yang pergi trip tu lah. Syahmi ada kongsi tadi kan. Okey. Okey, untuk career choice, lifetime career in Prudential business. Okey, semua orang tak ada boleh beli dia punya dipanggil sebagai pangkat dah. Tak ada tak ada orang boleh beli pangkat. Semua start dengan new agent. Don't worry, tak ada pilih kasih, tak perlu bodek, tak perlu apa, semua start dengan new agent. Kita boleh pilih untuk menjadi agent selama-lamanya. Income pun ada. Ada MDRT, COT, TOT bukan sekadar wealth planner saja, tak ada pangkat $1 million round table, court of table and top of table. Selain daripada tu, kita boleh bina tim kita untuk promoted. Kita apply kepada Prudential untuk promoted to become a unit manager, dan seterusnya kepada agency manager dan senior agency manager. Yang ni kita ada group. Ini choice ni atas pada kita. Sebagai agent, kita bermula pada new agent, kemudian kita bina sama ada kita nak jadi agent selama-lamanya, still income yang besar, ataupun kita nak grow kita punya kumpulan kita dalam bentuk team, pasukan ataupun dalam bentuk kumpulan, group. Jadi terpulang pada kita. Choice is on us. Okey. Bisnes takaful bisnes dalam Prudential ni macam franchise. Di mana anda semua yang ahli jemputan malam ni hanya perlu mengeluarkan low start-up cost, modal awal yang rendah. Kemudian automatik akan diberikan membership oleh Malaysian Takaful Association dan juga Life Insurance Association Malaysia. Sini kita nampak ada profesionalisme kat sini. Profesionalisme. Sebab tu je lah, bila ada orang tanya saya, ni sorry, tak mau cerita pasal saya, sorry. Nanti boleh tanya aku. Ni tentang awak semua. Okey. Khalifa Group, apa Khalifa Group bagi? Dia bagi training, meeting, ada event disediakan,
ada siap coaching, ada mentoring dan solution. Kalau kita hadir awal tadi, kita nampak macam mana Hanif, moderator malam ni, dia tunjuk aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Khalifah Group sepanjang Khalifah Group ditubuhkan. Tapi gambar tak banyak lah. Kalau ikut sepanjang tu banyak gambar lah. Ini sebahagian saja, especially gambar-gambar sebelum PKP. Kita ada banyak face to face punya ataupun physical punya perjumpaan. Ada training, meeting, event, coaching, mentoring, solution. Benda ni memang susah. Saya dapat tempat lain hanya di platform kat sini saja. Sebab Prudential pun ada sediakan hampir yang sama. Training, meeting, event. Kemudian Prudential ada sediakan financial support. Untuk orang yang lepas dia buat part time, dia nak turn to full time. Tadi Sahimin dah beritahu. Kata dia turn full time. Tapi dia tak cerita apa yang dia ambil. Nanti boleh tanya dia kemudian. Tapi saya beritahu secara umum ini. Ada financial support. Kemudian disediakan office. Facility. Semua disediakan oleh Prudential. Dan kita ada produk yang syariah compliant. So don't worry. Tak ada masalah pasal isu halal haram. Kita dah ditapis oleh pihak Prudential BSN Takaful. Kita ada produk yang syariah compliant. Produk yang patuh syariah. Okey. Sini. Sini siapa sini? Saya nak tanya sini. Siapa sini yang income dia boleh tulis dalam chat income dia 8,000 ataupun 6,000. 8,000 atau 6,000. Boleh tulis dalam tu. Siapa yang tak keberatan boleh tulis tu V. Tulis V dalam tu. Income sekarang ni bulan ni ada 8,000 ataupun 6,000. Boleh tulis V dalam tu Tak ramai yang tulis ni. Tak ada orang tulis lagi. Okey. Tak apa. Sini kalau siapa yang berhajat memulakan bisnes Prudential dengan cara sambilan, kemudian ada membuat keputusan untuk meneruskan bisnes secara full time, macam saudara Sahimin tadi, boleh memohon financial support daripada Prudential untuk menerima monthly income daripada Prudential 6,000 ataupun 6,000, 8,000 ataupun 6,000 dan lebih pada tu. Tak kira sampai 20,000 pun, insya-Allah kita boleh apply pada Prudential dan Prudential akan bagi monthly income replacement untuk kita buat bisnes bersungguh-sungguh sebagai ejen full time. Dan diberi pangkat pula position Prudential agent ni tak dipanggil Prudential agent tapi dipanggil Prudential manager, PVM. Yalah sebab income ni biasanya income untuk manager. So Prudential sanggup bagi sebab dia tahu masa depan yang cerah untuk orang-orang yang income yang dah stabil join Prudential. Okey. Tapi jangan risau kat sini tadi saya tengok tak ada yang tulis kata tu, mungkin malam ni tak tahulah. Tak perlu tulis pun tak apa. Saya just kalau siapa yang tak keberatan tak boleh tulis tak apa, boleh bincang dengan introducer. Yang ni untuk yang income antara 2,000 hingga 5,000 sekarang ni masih bekerja dalam income dalam 2,000 hingga 5,000, boleh juga membuat keputusan untuk memulakan dengan part time sekiranya sesuai dan berhajat untuk meneruskan bisnes Prudential, kerjaya Prudential sebagai sepenuh masa, boleh apply, boleh memohon di bawah skim ni, program ni dipanggil EDP iaitu Entrepreneur Development Program. Fresh graduate pun boleh. Kadang-kadang kita nak kerja memang bukannya masa yang sesuai dalam waktu PKP, pandemik, walaupun jadi endemik kemudiannya, memang bisnes berhati-hati untuk ambil orang baru, kita boleh apply fresh graduate.
Okay. Sini saya tahu ada yang fresh graduate kat sini yang mendengar hari ni, boleh apply. Boleh bincang kemudian. Okey. Yang ni. Apa? Saya nak minta siapa yang tak siapa yang sudi nak baca ni? Siapa sudi baca? Volunteer. Ada tak? Ada siapa-siapa ke? Ada siapa-siapa tak? Tolong volunteer. Okey, kalau tak volunteer tak apa. Kita teruskan lah. Tak panik. Terima kasih ni. Okey. Ada setengah orang kerjaya dia bagus tapi kita tengok sini tapi apa? Waktu kerja dia tak fleksibel. Ada kerja shift. Waktu kerja terlalu panjang. Susah ambil cuti penting. Kerja tidak menentu. Dipaksa buat overtime. Ada setengah tu tak ada overtime. Kerja bagus tapi dia nak overtime tapi tak dapat overtime. Tak boleh cari duit. Kemudian ada setengah tu dia rasa masa bersama family tak ada. Tentang kekangan waktu. Kerja bagus tapi ada kekangan waktu. Kemudian kerjaya bagus tapi gaji tak mencukupi bagi dia. Pendapatan terjejas dalam keadaan pandemik ni. Kemudian ada income. Okey, tapi increment sangat rendah. Terpaksa lompat kerja, terpaksa buat macam-macam lah untuk dapat increment yang dia rasa puas hati. Increment rendah. Kemudian bonus tidak seperti yang janjikan. Kemudian industri dia kerjaya bagus tapi industri dia tu tidak menentu. Kemudian kerjaya bagus tapi hak gaji tidak berdasarkan prestasi. Kemudian kerjaya bagus tapi dia memerlukan pendapatan tambahan. Tak cukup. Okey, kemudian kerjaya bagus tapi kerjaya yang kurang masa depan. Dan kerjaya bagus tapi susah naik pangkat. Kerjaya bagus tapi pangkat menentukan gaji. Kena ligat pangkat pula. Kemudian kerjaya bagus, kedudukan tak dihargai. Kerjaya bagus. Tapi apa dia kata? Kerjaya yang tidak setara kelulusan. Kemudian kerjaya bagus, pihak atasan pula kurang menyenangkan. Pilihan kerjaya dia bagus tapi ada berlaku pilih kasih. Kerjaya dia bagus tapi dia ingin berbisnes. Okey. Ni kerjaya bagus. Tapi apa? Waktu solat Jumaat terganggu. Kerjaya dia bagus tapi pandemik jadikan alasan majikan untuk potong gaji dan sebagainya. Kerjaya bagus tapi tempat kerja tidak selamat. Kerja dekat Oirik contohlah. Ada kawan saya beritahu. Kerjaya dia bagus tapi kerjaya yang membahayakan nyawa. Kerjaya dia bagus tapi tidak tenteram dengan kerja dia. Kerja dia bagus tapi suasana tempat kerja tidak harmoni. Kerja dia bagus tapi pekerjaannya memberikan kurang motivasi. Kerja bagus tapi tidak memenuhi impian dia. Sebab mengapa orang menyertai potential? Pertama, disebabkan problem. Dia tidak gembira dengan kerjaya yang ada sekarang. Kemudian ada tekanan pekerjaan, gaji tak mencukupi. Kemudian dia bakal mendirikan rumah tangga, mahu beli rumah, simpanan tidak banyak. Kemudian problem apa lagi? Tidak boleh memasak impian, tapi cuma boleh memimpi saja. Seterusnya orang ramai ataupun people join Prudential because of solution. Ada penyelesaian dia, iaitu dapat menambah pendapatan. Kemudian dapat membuat simpanan tambahan. Kemudian solusi dia apa lagi? Dia mahu beli kereta, dapat daripada situ. Sebab dapat duit tambahan kan. Kemudian solusi dia untuk mahu membeli kelengkapan rumah. Kemudian beli rumah atau mahu beri duit kepada keluarga. Seterusnya ada orang yang menyertai Prudential disebabkan oleh
opportunity, peluang. Dia nampak peluang, bagai-bagai peluang ada. Kerjaya lebih stabil, lebih fleksibel, boleh memulakan bisnes, masa lebih banyak untuk keluarga dan sosial. Tengok macam Syahimin tadi, dia tunjuk kerjaya dia fleksibel, boleh jaga anak, boleh mulakan bisnes daripada dia borak kosong, dia borak dengan menggunakan bisnes. Jumpa kawan-kawan, Syahimin beritahu dia boleh jalan keluarga dia, jaga keluarga dia pula. Kemudian kita tengok tadi penghargaan dan pengiktirafan. Syahimin tak tahu pun pasal ni. Lepas dia join pun dia nampak, tapi ada setengah orang tu dia nampak sebelum dia join. Okay. Yang kelima ni, pendapatan lebih besar dan bonus berganda. Keenam, membina impian. Syahimin tunjuk tadi lepas dia duduk dalam ni, dia boleh membina impian. Tapi setengah orang tu sebelum masuk lagi dia dah nampak bagaimana impian dia boleh dibina daripada menyertai prudential. Kemudian dia nampak peluang untuk ambil risiko. Okey, kat sini saya nak tanya, kat sini siapa yang hadir malam ni untuk problem dia tulis P, yang hadir malam ni disebabkan dia nampak solution boleh tulis S, dan siapa yang nampak opportunity, peluang tulis O. Boleh tulis dalam check box. Boleh tulis dalam check box. Okey, sila. Laju ni nampak ni. Hui, P dan O pada. Okey. Okey, teruskan. Saya nak tengok sekarang P, S ataupun O. Boleh tulis tak apa? Lagi. Okey. Ni sebab orang menyertai prudential Okey, terima kasih yang nulis tu. Kita teruskan lagi. Okey, why people stay with prudential? Kenapa mereka masuk ataupun kami masuk ni sebagai ejen, kami stay because of what? Ini antaranya ialah pendapatan yang lebih besar. Kemudian kita dapat bonus berganda, peluang kejayaan yang lebih terbuka. Boleh dapat promotion, boleh dapat kalau tengok Syahimin kata dia promote tahun ni kan. Sebelum tu dia dapat yang Prudential Wealth Planner. Kejayaan ni terbuka, dia tak perlu pun bersaing nombor 1, nombor 2, 3. Tak perlu. Semua tu terbuka. Siapa buat dia dapat, insya-Allah. Keempat pelbagai insentif tambahan selain wang tunai. Tadi kita tengok ada testimoni daripada Syahimin. Kemudian ada penghargaan dan pengiktirafan. Tadi Syahimin tunjuk dia dapat hadiah, dia dapat sijil dan sebagainya. Kemudian kenaikan pendapatan setiap bulan. Syahimin tunjuk tadi macam mana dia bermula sebagai part time 3,000, sekarang dia dah mampu beli rumah, mampu beli kereta, maksudnya lebih lah, takkanlah kurang kan. Kenaikan pendapatan setiap bulan setiap bulan, bukan setiap tahun tapi setiap bulan. InsyaAllah anda buat, anda akan dapat. Okey. 7, cabaran membentuk pasukan dan kumpulan. Yang ni cabaran kadang-kadang menyebabkan people stay with prudential. Ke-8, untuk memulakan organisasi dan empire perniagaan. Macam tadi kita tengok tadi, siapa yang choose to become agency manager, dia boleh membina organisasi dan empire perniagaan yang ada kaitan dengan nombor 9, itu membina legasi bisnes untuk diwariskan. Boleh waris kepada anak. Lepas anak tu mati, anak tu pun bagi kepada cucu pun boleh. Menarik kan? Kemudian nombor 10, banyak impian boleh dicapai melalui prudential. Okey, daripada banyak-banyak ni saya nak ajak nak tanya apa yang you nampak you akan dapat bila you dalam prudential ni. Boleh tulis 1 hingga 10. Boleh tulis dalam check box. Apa you dah feel lah, belum join lagi tapi dah feel lah. Cuba tulis dalam chat box. Nak buat satu atau 2 pilihan boleh, tak kisah. 1 hingga 10 ni. Apa you nampak kalau you join ni, you boleh stay dalam ni, kenapa? Boleh tulis dalam chat box. 1 dan 10 Huzairi. Irsya 1, pendapatan lebih besar. Okey, apa Samsul Hamidun.
4 iterasi tambahan lagi. Tapi 10 Haizam daripada Fadli, banyak impian dicapai melalui potential. Oh, okey. Lagi? Boleh tulis. Don't worry. Be happy. Okey. 126 Fazal Solomon. 126. Okey. Kenaikan pendapatan setiap bulan. Okey. 6 dengan Sahiman Hafiza. 6 hingga dan 9. Okey. Dia nampak membina legasi Okey, pilih masing-masing. Tak apa. Bagi yang tak sempat menulis, boleh membayangkan malam ni lah. Mungkin mimpi malam ni, insya-Allah. Okey. Kalau kita ada dream, kita nak bergerak memang tak boleh sah. Kita memang bergerak tak boleh. Dengan dream saja kita boleh membuat berbagai pilihan. Orang yang tidak ada impian, mereka ada sekatan di hadapan dia. Mereka kekal di situ. Orang yang ada dream, dia akan sentiasa membuat pilihan. Pilihan dia banyak sebab dia ada impian. Yang tiada impian, dia tidak boleh maju ke hadapan. Okey. Siapa semua rasa kenal kot saya pilih benda yang senang lah. Your dream. Boleh tulis kat sini kalau Mercedes M, kalau Volvo V, kalau BMW B. M, V dengan B. Boleh tulis impiannya. FK8. B. Oh ya. Okey. Ramai BB. Oh BB. Menarik Volvo kena tulis Hafizah TOT V. 3 dia nak. Oh, dahsyat Hafizah. Okey. Lagi. Tulis. Ammar Ahmad Syukri M. Yang ni. Mereka apa? Gas. Sebab gas tulis kan? Boleh tulis Saya nak ni. Okey, tak apa. Alamak. Ada orang tulis T dengan F tak apa. Okey. This is your dream, but hopefully you must dream bigger. You must dream bigger. Dream bigger. Tadi kita dream kecil saja, kita kena dream lagi besar pada tu Dream bigger. Siapa tahu kereta yang warna merah tu? Boleh tulis kat chat. Kereta apa tu? Kalau boleh tulis detail lah. Apa tu? Bisa tulis kancil. Ferrari apa tu? Faizal Ferrari apa tu? Kalau siapa yang tahu yang sebelah kanan tu pun, yang warna silver tu, boleh tulis juga. My Viking. Biar betul dream bigger. Okey, tak apa. Bentley GT tak penuh lagi Hafiz. Ada nama penuh ada lagi tu. Spider 458. Betul ke dia? Bain jawab betul. Bain minat ni. Kamududdin Najri tu Bain saya tanya siapa nak Bain. Okey dream bigger. Okey. Sini. Kita sekarang kita makan gaji. Kalau makan gaji kalau makan gaji, kita fikir nak save dan juga nak dapat gaji yang banyak. Kita jadi employee yang disayangi dan dapat gaji yang banyak. Itu kita punya dream. Tapi bila kita menyertai potential, kita hendaklah dream bigger. Kita dah mula invest. Kita dah mula boleh bentuk kita punya income kita sendiri. Kita boleh rancang, kita boleh bentuk, kita boleh
buat projection income kita sendiri. Dan kita boleh buat donation. Kita dream untuk give donation. Bukan dia nak save saja. Kalau kita kerja makan gaji, kita dream to get best paid employee, dan juga kita save for future. Tapi sini kita dah mula start untuk invest. Bila kita buat business prudential, kita dah start untuk invest, kita dah start create our own income and give donation. Kita dream bigger. Okay. Saya sudahi dengan kata-kata ini. Bersyukur itu wajib. Bersyukur itu wajib. Berjaya itu pilihan. Terima kasih. Terima kasih semua. Setakat saja. Alhamdulillah. Kita serahkan balik kepada Hanif. Okay, alright. Alhamdulillah. Okay, satu orang kata apa, penerangan. Okay, yang sangat orang kata apa, menarik. Okay, semoga orang kata apa, setiap perkataan yang Tuan Zaki keluarkan, anda dapat manfaatkan. Okay, dengan macam mana? Dengan menjadi ahli keluarga Khalifah Group. Okay, so banyak tips lah, peluang lah, okay, solution lah, kereta ni. Okay, so banyak perkara-perkara yang kita dapat ilmu pada hari ini. Okay, semoga orang kata apa, anda dapat take note, okay, dan melakukan tindakan selepas ni. Okay, insyaAllah. So, saya sebelum kita pergi ke next, ada kita punya apa, last lucky draw. Okay, so sebelum kita pergi ke situ, so saya minta mungkin soalan yang anda nak tanya kita punya dua orang main speaker, iaitu Sahimin dan juga Ahmad Zaki. Okay, boleh tulis dekat chat box. Okay, boleh tulis dekat chat box. Okay, sekarang. Okay, insyaAllah saya akan bacakan. Okay, ataupun mungkin tak naklah tulis panjang sangat nak cakap. Okay, tak ada masalah. Okay, boleh juga anda kata apa, unmute kejap lagi dan kita akan dengar dan kita akan jawab setiap persoalan anda. Okay, so kita pergi ke next round. Okay, and so next round adalah orang kata apa, lucky draw. Okay, so minta Bahar, Mr. Bahar. Okay, so ini adalah yang terakhir okay, berjumlah RM50. Okay, so kita putar, Halim. Kita putar. Tahniah kepada Mr. Abu Bakar. Ada tak? Ada ke tak ada ni? Ada, tolong cakap. Ada? Abu Bakar? Ada tak? Ada. Selamat. Alhamdulillah masih stay. Okey. Alhamdulillah, tahniah. So boleh tuliskan nombor telefon. Okey, Mr. Abu Bakar dekat chat box. Okey, kita punya team akan transfer RM50. Okey. Alright. So, kita start untuk sesi Q&A. Okey, so minta mungkin ada soalan-soalan yang nak tanya, dipersilakan kita punya main speaker kita. Okey. And so ada soalan ke nak tanya? Okey, tapi daripada orang kata apa, champion Murshidah ni okey, mengucapkan thank you Encik Zaki. Dalam banyak sesi yang saya attend malam ni, tuan dah bagi perkongsian yang betul-betul buat saya dapat idea kat situ. Iaitu masa Select for Venture dan ADP. Okey, persoalan yang berlega adalah apakah jaminan kepada saya dari segi income monthly saya jika saya nak menjadi full time partner, sebab sebelum ni bekerja sepenuh masa. Okey, ni asal mungkin soalan asal ni. So boleh tolong jawab ke? Mungkin Cik Zaki boleh tolong jawab. Okey. Dia masih lagi berlegar-legar ni. Apakah jaminan dia kata ni? Tak silap saya lah. Yang saya faham kat sini pada soalan dia, dia dapat maksudnya dia dapat jawapan lah. Kalau dia nak buat full time, dia boleh pilih lah sama ada EDP ataupun Proventure. Tak gitu ke apa? Saya jawapan dia.
Dia Ya bukan yang betul. bertanya apa ni, dia dapat Yelah jawapan. dia soalan campur pertanyaan sebab Oh, saya terfikir macam mana macam Soalan. orang dia macam aha tu macam oh okey, tapi ada soalan lah sebab macam saya bekerja, so kalau okey. saya macam berhenti tiba-tiba sebab kalau kita nak buat tu bukanlah terus dapat klien Betul. dan sekali tu dapat 100 klien ke apa kan. Jadi saya terfikir macam mana untuk saya sustain at least 6 bulan lah kan. Sebab saya perlu ada bil, saya perlu ada hutang yang saya perlu bayar. Jadi kat situlah persoalan saya. Adakah memang bila saya join tu ada jaminan lah kat situ. Jadi bila tuan share yang 2 slide tu, kat situ saya dapat jawapan lah. Cuma nak penerangan sikit lah kat situ kalau boleh. Okay, jika saya tak keberatan lah. Umur, macam mana umur? Saya tanya umur dulu. 38. Muda lagi tu. Lebih kurang bayar Saimi ke no? Sami muda setahun kot rasa. Oh, muda tak, lebih kurang lah. Saimi tak muda dah pun. Okey, segi umur tu dah layak dah. Dia kelayakan ni kita masih bekerja, maknanya kita dah layak dah. Dia sebab syarat kat situ kalau tengok ni EDP, fresh graduate ataupun bekerja. PVM tu susah sikit. Puan Hafizah, kalau tak keberatan lah saya nak tanya, Puan Hafizah sekarang kerja kat mana tu? Di Pasir Gudang, di oil and gas company. Oh, engage. Kenapa rasa nak buat prudential ni? Itu soalan saya. Satu sebab memang saya dah lama mencarum lah. Memang saya sedar benda ni sebab saya rasa tak ramai lagi orang kita yang tahu benefit insurans ni. Sebab saya ada history family yang mak saya pernah masuk hospital tahun 2000 gitu, so tak ada duit lah nak masuk nak masuk hospital swasta tu, terpaksa keluarkan duit saving. Jadi di situ saya memberi pengajaran ketika saya sekolah lagi. Saya dah berazam kalau aku kerja aku nak mencarum, dan bersyukur masa tu Pro BSN masa saya kerja start 2009. Okay. So Pro BSN waktu tu baru kot, saya rasa baru ke ataupun dan saya memang masuk masa tu, saya memang mencari, tak ada kat JB, tak ada. Jadi saya mencarum dengan kakak tu, dah meninggal pun kakak tu di Kuantan. Dia one of the big Kak Azizah. yang meninggal kanser, rasanya semua orang kenal. Saya memang ambil dengan dia lah, kebetulan abang saya kenal dia. Jadi di situ saya ambil. Dan bila Syahimin dia cakap dia masuk, saya adalah orang yang pertama lah saya rasa yang menyokong dia di samping kawan-kawan lain. Dia mengutuk dia lah. Jadi saya memberi galakan pada dia, dan sebab saya kenal dia ni jenis prejudis punya orang, jadi saya tak sangka dia boleh join benda macam ni. Dia memang paling susah lah kalau nak jual barang dengan dia. Itu yang saya kenal dia. Jadi bila dia masuk tu, jadi saya cakap okey, aku nak ubah aku punya ni polisi, aku dah tak nak ejen lama aku ni. Sebab bila Kak Zah tu meninggal, saya tak berapa berkenan dengan orang lain yang menguruskan. Jadi saya cakap, Min kau ambil alih aku punya ni, dan aku akan tambah lah. Jadi di situ saya nampak perubahan Syahimin tu. Cuma saya tak pernah bertanya lah dengan dia sebab bila macam tak minat kan, saya tak pernah tanya. Jadi bila dia ajak saya ikut beberapa sesi ni, cuma yang menjadi persoalan saya lah macam mana sebab aku income dah okey, tapi kalau aku berhenti macam mana aku nak maksudnya aku nak start tu, kalau aku nak buat bisnes pun mesti aku kena ada modal kan. Kalau tak ada modal macam mana aku nak ni, macam gitulah. Tapi saya tak pernah tanya dia. Cuma malam ni memang tuan punya slide, dan banyak sesi yang saya pergi tak ada lagi orang share, ataupun mungkin saya tak masuk ke waktu orang share. Jadi tuan punya slide 2 tu memang menyebabkan saya rasa persoalan aku ni terjawab lah. Okey, nampak Puan Hafizah ni ada story dan ada history. Itu dah kuat tu. Boleh guna untuk modal bercakap tu. Simpan history dan story tu daripada sekolah lagi tu. Dahsyat lah. Tapi ada peristiwa berlaku pada keluarga sendiri, memang betul. Kita akan rasa impak dia. Macam saya cakap tadi lah, kerja jadi ejen ni simple saja. Meet people, share story, kadang-kadang kita minum kopi. And make money. Okay. Untuk permulaannya, kita bermula dengan membiasakan diri hadir ke meeting dan training dulu. Kita ada support system daripada KG, sistem daripada KG.
macam mana kita nak bermula dan sebagainya, insya-Allah kita akan buat FUFT. Dia panggil follow up, follow through. Puan Hafiza make sure lepas ni keep in touch dengan Sahimin, keep in touch dengan KG untuk hadir ke FUFT. Kita akan beri penerangan yang lebih lengkap lagi supaya memuaskan hati Puan Hafiza. Okey ke? Okey. Kita akan buat follow up, follow through. Sebab dah nampak dah sekarang jalan-jalan dia, insya-Allah kita akan tunjuk yang lebih lengkap lagi. Macam mana nak bermula dan macam mana tu. Tapi saya rasa Syahimin akan terangkan lah. Tapi yang lebih baik kalau dah decide kita nak buat, kita boleh terus register saja exam. Exam ni kalau dapat dia punya lesen dia milik kita, macam lesen kereta tu Puan Hafiza. Jangan tangguh-tangguh. Register dah. Bagus. Dah. Itu keputusan yang sangat baik. Sangat baik. Jadi seterusnya boleh hadirlah kita meet FUFT. Pernah hadir lagi Puan Hafiza? Tak pernah. Tak apa, boleh pergi. Kemudian kalau masa ni tak ada lagi, pergilah training yang mula-mula sekali. InsyaAllah akan nampak jalan dia. Boleh ke? Okey. Boleh. Sebab apa? InsyaAllah saya rasa Sahimin, Khalifah Group sentiasa membuka ruang dan peluang serta memberikan komitmen penuh kepada siapa yang ingin menolong diri dia sendiri dan memberikan komitmen. Siapa yang nak ingin tolong diri dia dan nak memberikan komitmen penuh, insya-Allah kami akan menatang bagaikan minyak yang penuh. Boleh ke? Okey, baik. Okey. Terima kasih. Okey. Alright, terima kasih kepada puan yang bertanya. Okey, panjang lebar harap orang kata yang kedua kita tak Sahimin untuk pula lah. Okey. Daripada orang kata champion Huzri. Okey, sebelum PKP ada tak Khalifah Group adakah perjumpaan dengan ejen atau guest dekat mana-mana hotel ataupun bangunan Khalifah sendiri? So mungkin minta saya untuk menjawab. Saimin? Saimin jawab, Saimin. Hello? Saimin jawab. Soalan ni, champion Zairi ke? Mak, soalan ni kita bagi daripada Huzairi ni, dengan soalan ni. Nak bocor dia sekali ke? Sebelum PKP, ada tak Khalifah Group adakah perjumpaan dengan ejen atau guest dekat mana-mana hotel ataupun bangunan Khalifah sendiri? Okey. Apa yang saya faham maksud soalan ni kata apa, presentation business career kot on physical kan. Sebelum PKP memang kita ada buat physical business career presentation. Sebenarnya kita ada buat dekat Penang, hotel apa saya tak lupa dah, hotel dekat Penang tu. Dan dekat KL pun kita buat, dekat Tropicana kita pernah buat. Dan insyaAllah bila habis PKP ni kita akan buat semula physical untuk career presentation lah. Memang kita ada buat. Dan lebih gempak lagi bila kita face to face dengan event, orang kata apa, event dia lebih besar dan lebih meriah bila kita jumpa fizikal ni. Okay, alright. So dapat jawapan Okay. So ada soalan-soalan lain. Saya tengok tak ada soalan yang lain dah. Okay. Okay, ada lagi soalan ke yang nak bertanya kepada kita punya speaker ni? Okay, mungkin boleh unmute dan bercakap ataupun anda boleh tulis kat chatbot pun tak ada masalah. Ada tak? Mungkin last question? Ada ataupun tidak? Okay. So tiada. Okay. So alhamdulillah. Okay, sudah tiada. Okay, sebelum jangan live lagi. Jangan live lagi. Okay. Saya nak bagi satu cerita sikit. Satu cerita sikit. Okay. Adalah orang kata apa? Seorang raja dan juga seorang orang kata apa? Okay. So raja dan tentera ni, okay. So orang kata apa, dia bagi arahan berperang. So berperang kita ada cabaran dan ada juga ada arahan kat situ lah adalah kita menempuh kain gelap. Okay. Dan okay, dalam sama tugasan anda kena kutip orang kata apa, batu dekat sungai tu.
Okay, so tentera pun lalu, jalan, jumpa sungai. So ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia kutip semua batu yang ada. Golongan yang kedua, dia kutip, okay, yang kata setengah sikit-sikit cukup lah, tak payah banyak-banyak. Okay, golongan yang ketiga, dia tak batu. Okay, lepas tu memang gelap lah kata orang batu tu, memang tak nampak. Okay, so bila pergi ke tempat yang cerah, tiba-tiba batu tu rupanya adalah permata. Okay, so apa kejadi pada golongan yang pertama, kedua, ketiga? Yang pertama tu seronok lah, bestnya aku dapat banyak sangat permata. Tapi yang kedua, aduh sikit hang lah ni. Okay, so aku kutip sikit-sikit. Yang ketiga, apa hang lah ni. Okay, tak nak kutip langsung, nak bawa ni lah, malas lah. Okay, so learning point dekat sini adalah, dekat sini setiap orang dapat ilmu yang berbeza-beza. Okay, so berbeza-beza. Yang penting, adakah anda nak ambil semuanya untuk cuba dalam perniagaan ini ataupun tidak? Kalau tak, anda still lagi orang yang sama, iaitu tak ada kutip permata langsung. Clear? Okay, so itu pada cerita saya. Okay, so untuk last kali. Okay, untuk last kali adalah, sekejap ya. Okay. Okay, so siapa-siapa yang dekat sini yang hadir pada malam ni, okay, so anda boleh, orang kata apa, kita bagi rebate okay, rebate RM50 untuk exam. So boleh scan. Okay, boleh scan sekarang, okay, untuk dapat rebate RM50. Okay, so scan dulu, insya-Allah kita akan, orang kata apa, RM50 tu kita orang kata like lah. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja kita punya event kita pada hari ini. Okay, so hopefully anda memanfaatkan ilmu yang dapat pada hari ini, dan kita akan jumpa pada next episode insya-Allah. Okay, so saya daripada wakil Khalifah Group Hanif Hashim, dan juga orang kata apa, terima kasih lagi sekali kepada Ahmad Zaki dan juga Sahimin memberi peranangan yang cukup padu pada hari ini. Okay, so itu sahaja, kita sudahi dengan tabiq kifarah dengan surah Wal-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, Goodbye. Hanif. Thank you, Syed Goodbye. Zaki. Thank you, Goodbye. everyone. Goodbye. 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 Bye. Bye. Hello. Hello.